Kerana dia terhasil daripada cebisan-cebisan mat. Daripada awal saya masuk sampai balik, kepala saya sakit. Meninggal dalam keadaan tragis. Tempat bilik penyimpanan MAYA. Dia orang ada ritual dia orang, apabila dia orang dalam kesakitan apa-apa. Dan ada benda yang gendang daripada peti mat tu. Okey, ex-boyfriend dia meninggal di dalam situ. Wheelchair, tempat sorong jenazah. Assalamualaikum, welcome back ke Pod Ruang Gelap. Okay guys, selamat Hari Raya. Hari ini Hari Raya Aidiladha tahun 2026 guys. Alhamdulillah. Macam mana? Kat rumah terbaring? Kena gearbox? Kena daging? Kena lemang, gendang. Terbaring sekarang? Terbongkang? Tak apa. Jadi korban kan? Korban kan lah diri korang tu. Geng, tadi punya berat. Punya berat nak bangun. Mau tak? Pagi. Tidur pukul berapa? Bangun. Lepas tu pergi berjalan, bergaya. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Dah. Member mata dah berpasir. Sampai rumah dalam setengah jam. Nak bangun, ya Allah. Yang sekejap recas yang bahaya. Dia bangun bergoyang terus. Bergoyang. Sampai sini jalan bergoyang. Jalan bergoyang. Tapi, kita punya podcast tetap kena jalan. Kerja tetap kena jalan. Penat macam mana pun, kita tetap ke metod guys. So guys, Alhamdulillah kita dah masuk episod ke Perkataan yang sebetulnya apa? Ya. Ke metod. Bukan ke metod. Metod. Bukan metod. Ha. Pun tak dapat lah. Dia tak dapat lah. Yes, commitment. Komitmen. Metod Ke metod. Yes, ke metod. Committed. Yes, Committed, yes. Tamat lah Bawan. Aku duk ingat komitmen mana. Okay, so malam ni kita dah makan rendang, dah makan lemang, dah makan ketupat, kuah lodeh, segala macam rendang. Jadi kita perlu burn balik benda-benda tu semua. Jadi malam ni kita nak main kejar-kejar sikit. Kita akan naik ke Bukit Bunian 3 mencari haircut tu semula. So kita bakar segala-galanya. Kita bakar. Kita bakar segala lemak-lemak yang ada. Ya. Korang dah ready ke nak berlari dengan kita orang? Dah ready ke korang? Korang dah ready ke? Korang dah ready ke nak main kejar-kejar? So sambil-sambil tu kita nak sambung sikit cerita-cerita pengalaman lepas abang. Pengalaman lepas sikit lah untuk sebelum kita bermula sesi yang pertama. Sedikit recap berkenaan apa yang berlaku sebelum ni. Okey. Untuk pengetahuan korang, saya kita beritahu awal lah pasal ni. Boleh. Kita akan kembali ke Gopeng Perak. InsyaAllah. InsyaAllah dalam mungkin kemungkinan besar 29 hari bulan saya akan bergerak ke Gopeng Perak. Atas tujuan yang pertama, kita nak pergi ke lokasi-lokasi yang baru dekat sana. Betul. Yang kedua, saya berhasrat nak bawa korang pada waktu siang naik ke Bukit Batu Putih. Dan yang ketiga, sekiranya khidmat bantuan kami diperlukan, sekiranya masih belum ditemui mangsa yang hilang di Gunung Batu Putih, kami cuba untuk turun tangan untuk membantu. Kami tak berjanji, tapi tak andai janji. kata ada yang menjemput kami atau waris-waris terdekat mengharapkan bantuan, mungkin kita boleh share jugalah apa yang kita orang kata pengalaman kita dalam misi sains sebelum ni. So kalau diperlukan kita akan hadir insya-Allah. Betul. Cuma tak janjilah untuk SAR tu, tapi kalau ada masa lebih, masa terluang, insya-Allah kita akan cubalah membantu ahli keluarga semua, dan saya doakan semoga mangsa selamat. InsyaAllah. Dan saya tak pernah tahu pasal Gunung Batu Putih. Betul bang. Tak pernah. Saya kali pertama dengar. Saya pun wonder juga. Gunung dengan bukit tu lain. Tapi tak jauh. Tapi tak jauh. Nama yang belakang tu sama. Yes. Saya rasa dia kemungkinan besar di dalam keadaan panik. Kebiasaannya orang hilang dalam hutan disebabkan panik bang. Yang pertama panik. Sebab tu saya selalu ajar viewers, benda pertama sekali bila korang tersalah laluan, korang terpecah daripada grup korang, bila korang hiking, adalah benda pertama sekali korang kena bertenang. Bertenang dan jangan panik, itu adalah kunci dia. Saya pun biasa sesat geng. Saya biasa sesat dalam hutan. Tapi bezanya saya sesat dalam hutan, saya ada ribuan orang yang teman saya. Berbeza pula dengan orang yang hilang bersendirian ni. Tapi macam mana pun, walaupun saya ada ramai yang teman dalam live, kalau saya panik pun, tak guna juga. Tak guna. So
benda yang utama dia adalah jangan panik. Bila kita panik, kita tak akan, otak kita tak boleh nak realize balik benda jalan kita yang kita lalu sebelum ni, jalan yang kita tengah lalu sebelum ni, kita lalu sini, kita tak akan ingat. Macam yang semalam yang kita jalan jauh-jauh tu, kalau saya dalam keadaan panik, kita tak jumpa jalan keluar. Sebab kita tak ingat semalam tu laluan tu yang kita tandakan. Sebab kita tanda dari laluan yang lain. Betul. So kalau panik semalam saya rasa kita agak keliru lah. Tiga cabang per tiga cabang. So benda tu dah macam, ya Allah kalau aku seorang-seorang ni jadi macam mana ni. Betul. So kalau ada ruang masa, saya rasa masa saya suntuk untuk pergi membantu. Problem dia adalah apa tau? Bila kita ni content creator, yang kita orang tahu yang kita ni mengharapkan task untuk bergerak. Kan? Jadi bila kita buat live, bila task kita orang tak bergerak, kita orang problem. Kita orang pun ada cost. Tapi nak memahamkan orang susah. Cara yang kedua adalah kita tak buat secara live, kita off live, kita record saja. Kita off record saja. Kita akan tunjukkan dalam YT kita ke ataupun dalam VTT kita ke, itu okey. Untuk mengelakkan daripada cemuhan-cemuhan orang yang mengatakan kita datang untuk mengambil kesempatan. Nak mengambil kesempatan buat apa bang? Malam pun tak larat bekerja. Lagi pula nak tambah komitmen siang. Kan? Siang hari pun ada komitmen lain. Kita turun tu atas dasar kita ada pengalaman dalam hutan. Bukanlah besar sangat pun. Kalau kata 100 tu baru 1% je pengalaman kita. Betul. Cuma kita rasa terpanggil kerana apa? Benda yang mereka lalui ni sebenarnya kita gambarkan seumpama kalau keluarga kita yang melalui fasa tu, proses tu. So agak rasa macam tak nak ke turun tangan. Even kita ni tak banyak pengalaman tapi kita adalah pernah menyertai misi SAR sebelum ni. Cuma laluan dan tempat tu kita tak tahu lagi. Cuma saya dengar Gunung Batu Putih tu berhampiran juga dengan Bukit Batu Putih. Cuma tak tahulah suasana dia macam mana di sana. So saya harapkan orang yang hilang tersebut ditemui dengan selamat. Tak naklah kita dengar kehilangan nyawa lagi seperti mana Allahyarhamah adik Izzati kan. So saya nak recap balik. Semalam kita cerita pasal Bukit Batu Putih saya. Abang mungkin ada cerita yang kedua terseram berbanding Gopeng. Ataupun pengalaman-pengalaman sendiri ke? Okey, kalau ikut kisah seram banyak, cuma yang pada saya lah, kalau saya pengalaman saya bukan sewaktu saya menjadi host saya menjadi backup. Kita berada di Thailand. Okay. Kalau di Malaysia ni saya rasa boleh compare tu beza jugalah. Cuma di Thailand ni boleh kita mana tahu tentang Raja Sihir. Tentang kisah di Ajahn Chua Ashram. Okey, satu tempat yang mana seorang Sami yang mengamalkan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam yang mempunyai satu asrama. Ashram tu dinamakan asrama. Okey, Ajahn Chua tu adalah nama Sami tu. Okey, yang saya tahu cerita kisahnya, Sami itu dikenali satu talent dan termasuk orang-orang besar politik, artis dan golongan-golongan hartawan banyak bertemu dengan dia untuk memperolehi sesuatu lah. Dan yang kisah menyeramkan tu, tempat asrama ni dia bukan di atas satu tanah yang orang kata sama lah, maksud contoh kita macam di sini tidak ada pisahkan, dia macam satu pulau kecil. Tahu. Okey. Yang kedua, patung-patung yang ada di sekeliling Ajahn tu amat mengerikan kerana dia terhasil daripada cebisan-cebisan mat. Okey, dan daripada tulang-tulang mat yang meninggal dalam keadaan tragis. Faham. Dia tak ambil yang biasa-biasa, dia akan ambil daripada keadaan tragis. Dan satu benda yang saya tak mampu untuk masuk waktu tu adalah di dalam tempat kediaman dia sendiri ada satu bekas abu yang sangat besar. Dan saya dibagi tahu 3,000 mat yang dicampurkan abu dalam tu. So setiap patung-patung tu guys, kalau waktu saya di sana lah sudahlah kita nak menunggu kabut ni untuk masuk ke dalam tu satu masalah dah. Sebab kita diberi waktu. So selagi waktu tak sampai, kita akan tetap berada dalam tempat tu. So banyak gangguan daripada sudut suara, benda bergerak sendiri dari sudut mainan-mainan yang ada dekat satu kawasan tu, ada setak mainan-mainan tau. So mainan tu bergerak sendiri dan patung-patung tu seolah-olah bersuara. Yang menjadikan saya agak seram dalam banyak-banyak perjalanan saya follow dalam benda-benda paranormal lah. Sebab saya tak expect benda tu. Saya pun ingat orang kata mungkin tempat ni sebagai tempat pelancongan. Tapi apabila saya sendiri pergi ke tempat tu, dan waktu kita pergi itu bukan waktu siang. Kita pergi jam 12 malam ke atas. Dan kita balik jam 5 pagi. So korang bayangkan timing yang saya ada tu,
Kalau boleh saya nak berenang aja, nak naik ke darat balik. Sebab saya tak sanggup melalui fasa proses tu. Sebab gangguan dia boleh kata keras lah. Dengan bunyi-bunyian, dengan benda bergerak. Lepas tu patung-patung di sana sangat-sangat mengerikan. Saya pun ada pengalaman kat situ. Saya pernah datang tapi lebih kurang lah cerita apa yang diceritakan Abang Wan dekat Thailand tersebut. Saya pernah sampai. Betul, tempat tu mengerikan. Saya masuk, daripada awal saya masuk sampai balik, kepala saya sakit. Daripada belakang tengkuk ni dia macam ditekan tau. Dia macam kita naik migraine. Betul. Tiba-tiba. Masuk je, keluar okey. Dia Tempat tu seolah-olah macam ada sesuatu yang menyengkam kita kat dalam tu. Di tempat tu, kalau kita jenis tak kuat, tak boleh masuk tempat tu. Kalau dalaman tak kuat, tubuh kita tak kuat, memang tak boleh masuk. Kalau kita biarkan diri kosong pun bahaya juga. Boleh jadi kerasukan juga kat situ sebab kita tahu situ tempat pemujaan yang paling besar. Yang paling orang kata sami-sami yang golongan-golongan yang bersih ni, dia orang memang bila dengar nama ajan dia orang reverse. Sebab bukan kategori-kategori dia orang ni untuk berlawan dengan sami tu. Bila Abang Wan dah buka cerita pasal Thailand, saya pun tak nak kalah juga. Saya pernah sampai ke Thailand. Tapi Abang Wan tak pernah sampai ke tempat saya. Yes, satu tempat dia tak pernah masuk hospital Bangkok. Saya dapat masuk hospital Bangkok. Okay? Hospital Bangkok rare, geng. Rare. Itu tempat rare. Okay? Kita dapat masuk dengan bayaran yang agak tinggi. Okay? Bayaran yang sangat tinggi, geng. Untuk masuk ke tempat tu, saya perlu bayar ribuan ringgit, geng. Untuk bagi korang tengok tempat tu. First, kita masuk untuk buat VTT. Kita sampai malam di tempat tu. Sampai malam. Kita buat VTT dekat tempat bilik penyimpanan MAYAT. Okay? MAYAT. Dan tempat bilik penyimpanan MYAT tu dah disil. Tinggallah peti-peti dia saja. The problem is, masa kita tengah buat tu, bahagian belakang dinding ni dah kena seal. So, tinggal pintu depan saja terbuka. Okay? Masalahnya, masa tengah buat shoot VTT tu, shoot video, ada benda yang gendang daripada peti maat tu. Peti MAYAT tu, daripada dalam. Sedangkan nak buka tak boleh, dah kena seal. Depan dah kena seal. Mana daripada dalam bunyi dia? Ya, bunyi tu macam dalam dinding. Kan peti maat kan panjang kan? Bilik maat tu. Belakang ni dah tutup, depan ni dia dah silikon. Tempat kau buka tu, dia dah silikon. So tak ada orang boleh masuk. Betul. Dalam tu. So logik akalnya, tak ada siapa yang nak gendang dalam dalam tu. Tapi dia punya gendang tu, tap. Bilik tu kecil je. Seram. Bilik tu kecil je. Kita orang pula setting lampu merah macam ni. Kan nak bagi mood seram kan. Vibe dia. Kita memang nak bagi mood seram lah. Kita kena seram balik kat situ. Wheelchair. Tempat sorong jenazah. Tempat sorong jenazah tu. Lepas tu tempat baby punya. Baby punya ni kan. Tempat letak baby yang tengah nazak tu. Budak yang tak cukup bulan. Dekat situ dengar bunyi baby menangis. Wheelchair tu bergerak macam ada orang tua yang pernah pakai apa ni? Ni apa? Mask untuk oksigen. Untuk oksigen tu kan. Untuk oksigen tu. Boleh dengar bunyi oksigen ditarik tau. Boleh dengar tak bunyi tu. Tapi orang tak ada. Memang hospital tu kalau masuk, saya bawa seorang ustaz dalam tu. Ustaz dia pemilik tahfiz, mempunyai pengusaha lembu dan kambing. Ustaz membuka madrasah di sini dan imam solat Jumaat dekat Thailand. Siapa ingat ustaz tu? Saya ingat. Dia baca doa, opening baca doa. Dia baca doa dalam keadaan terhenti-henti beberapa kali. Dia amin je lagi terus. Ustaz tu lagi? Imam solat Jumaat. Pemilik madrasah. Amin je lagi terus. Terus sampai bawah. Dan saya diberitahu ustaz tu yang mengiringi ke mana-mana juga lokasi di sana. Dia yang bertanggungjawab membawa saya ke mana-mana. Dan insya-Allah kalau ada rezeki ke Thailand, kita akan jumpa dia balik lagi. Dan kita still contact dengan dia. Dan dia banyak lagi menyediakan lokasi-lokasi baru kat sana. Dan itu antara tempat yang mana time tu saya buat, kita rasa walaupun bangunan tu kosong, saya jarang tahu ada vibe kat bangunan. Saya jarang dapat rasa vibe dekat bangunan. Sangat susah. Hospital yang bosan begini di Bangkok. Okey, saya pun ada pengalaman di Bangkok. Tapi bukan hospital yang bosan begini. Dan saya diberitahu hospital tu adalah lebih kepada hospital bersalin. Betul. Dan saya situ pun satu pengalaman ngeri juga sebenarnya. Saya berjumpa dengan penjaga. Tak tahulah bila hospital dekat Thailand ni lain pula. Betul. Dia punya vibe tu agak pelik. Sebab kalau kita cakap di Malaysia pun banyak juga bekas-bekas hospital yang mungkin ramai explore team telah masuk.
Tapi apabila masuk di Thailand ni, yang menjadi kita pelik tu mungkin amalan-amalan mereka. Sepanjang saya dekat Thailand, geng, saya tak pernah nampak penampakan, geng. Okay, saya beritahu kat korang penonton-penonton semua, sepanjang saya berada dekat Thailand, dekat Ajan ke, dekat Hospital Bangkok ke, dekat mana-mana dekat, saya tak pernah nampak penampakan. Tapi vibe dia tu kuat gila. Dia ada satu aura yang sangat naik. Macam saya cakap, saya tak pernah rasa vibe langsung dalam bangunan. Banyaklah saya main bangunan dekat dalam Malaysia ni, kurang dapat vibe tu. Dia tak sama macam hutan. Hutan ada vibe tu. Tapi bila pergi dekat Indonesia ataupun Thailand, sebab mungkin cara pengamalan dia orang kot. Betul. Ilmu dan pengamalan dia orang tu. Sebab dia orang di sana pun dia orang ada penyembahan, dia orang ada ritual dia orang apabila dia orang dalam kesakitan apa-apa, dan ada tokong-tokong dia di sana. So tempat-tempat dia orang ni agak berbeza. Dia orang punya cara berbeza dengan cara kita lah. So, tapi saya pun sebenarnya ada satu kisah jugalah masa dekat hospital bersalin tu. Sebab apa? Permulaannya kami masuk, penjaga hospital tu seorang aunty ni, dia agak biasa je. So kita tanya dia macam mana kisah berlaku dekat sini. Dia kata okey, ada kisah lah ibu yang bersalinkan anak yang mungkin anaknya tak dapat diselamatkan tapi dalam keadaan ngeri. So yang peliknya apabila saya dibawa masuk ke dalam kawasan tu, aunty tu sendiri lari menarik saya. Dia kata tak ada apa-apa, okey. Dia tak ada apa-apa. Permulaannya dia kata tak ada apa-apa. Tapi siapa yang pernah melihat waktu tu dengan saya agak kat kaku. Kenapa aunty ni pula yang rasa takut? Dia yang menjaga tempat tu sebenarnya dia cakap tak ada apa-apa. Tapi bila dia rasa takut yang kita ni macam mana? Lepas tu kita ditinggalkan dalam tu pula. So maksudnya, kita kena guide bawa keluar. Maksudnya aunty tu game lah. Rasanya lah mungkin aunty tu tak. Sebab kisah aunty tu pula sebenarnya kenapa dia menjaga tempat tu. Okey, ex-boyfriend dia meninggal di dalam situ. Tempat tu. So sebab tu dia masih ada di situ dan dia percaya dia masih lagi dekat dengan ex-boyfriend dia. Faham. Cinta terhalang. Faham. Okey, so itu baru dekat Thailand, geng. Saya lajakkan sikit, geng. Saya lajakkan sikit. Tapi saya ambil satu part, saya pernah explore dekat satu gudang dekat Thailand, satu gudang. Kita pengalaman ini nyata, geng, bukan gangguan makhluk halus ke, jin ke, bunian ke, bukan. Gangguan manusia. Tiba-tiba ustaz yang saya bawa tu, imam solat Jumaat tu datang berlari bawa. Saya tahu. Pong. Dia lari tak bagi warning, dia pang terus. Itu yang buatkan saya goyang. Saya agak terkejut juga ada satu part tu yang mana ustaz tu tengah baca doa ke apa, tiba-tiba dia terus nak capai je. Saya kata ustaz ni wah lain macam. Piu-piu. Yes. Dia tak boleh orang kacau kita orang. Tak boleh. Itu yang bagus ni, dia jaga betul. Alhamdulillah dapat orang yang betul-betul menjaga. Dia lari daripada luar. Dia lari tu, datang terus. Datang selak, tak ada tunggu. Dia nampak orang lari. Kalau kau bayangkan kalau orang-orang kita kat situ. Tapi pasal dia yakin tu bukan ni. Pasal dia dah tahu kat tempat ni memang tempat ada berlaku jenayah. Sebab tu dia memang datang simpan terus. 2. Bila tak lah, geng, memang 2 kat belakang ni. Dia setiap kali saya berjalan kat Thailand memang simpan 2 kat belakang. Memang simpan 2. Memang di jalan tu memang mengiringi dengan si bongkok. Memang ada. Viewers yang ada pun dalam live ni pun ingat. Real bunyi dia, geng. Berdesing bunyi dia. Itu antara pengalaman-pengalaman kita yang kat luar. Nanti besok kita buatlah masuk dalam sistem Indonesia pula. Indonesia banyak tempat. Bali ada. Betul. Jogja ada. Surabaya ada. Dan Malang, Kediri. Pengalaman saya di Bandung. Bandung ada banyak juga lokasi yang kita telah pergi. Dan dia ada tempat yang paling hot di Bukit Bambu lah. Bukit Mbah Garut tu. Okey. Dia macam filem action, geng. Betul, dia buat macam filem action. Tapi masalahnya dia tak ada rehearsal. Dia terus action terus. Dia tak ada rehearsal. Okey, ready? Tak ada. Dia akan pam terus. Itu yang mengerikan tu. Sana pula macam pada orang kat sana benda tu biasa dah. Tak, kita yang ni kan. Kita yang bila datang tu agak terkejut dengan dia punya culture tu lah. Dia kata macam satu culture lah kat sana. Serius lah kau bawa benda ni. Dia dah tak faham bahasa Melayu. Dia bawa jurubahasa dia pula cakap Kelantan pula. Kelantan Siam. Tapi alhamdulillah bacaan doa dia sangat merdu. Sangat merdu. Dia ambil saya kat airport. Datang pakai kain melekat. Pakai baju kemeja kain melekat. Mana datang Muhammad ni? Kan, bawa-bawa ngam-ngam setiap tu hari Jumaat. Saya pakai seluar pendek. Jadi imam. Pakai seluar pendek. Parking depan rumah dia. Depan rumah dia masjid. Okey. Masjid tu masjid dia, madrasah dia. Sampai, jom. Dia ajak pergi sana. Tukar seluar. Pergi solat Jumaat. Siapa yang jadi imam sedap ni? Dia. Kat depan tu. Dia imam. Imam balut.
Ini manner, biar ada manner, biar ada manner, kata. Biar ada manner. Balut. Tapi di sana tak illegal lah Benda tu di sana. legal, benda tu legal, Benda benda tu tu. di Thailand legal. Benda tu legal kat Thailand Kita pula biasa. risau kan sebab apa tengah sepanjang jalan tu bau je kan. Tak mampu. Kena tetap kena, kan. Habis settle tu, bau dia lain lah, tak sama macam kita punya lah. Macam apa ni? Biar ada manner, Macam mana? Biar ada manner. Dia macam Tuan Wujud lagi, betul. Lebih kurang lah macam tu, sakit otak tu. Okay, itulah, geng. Apa pun, saya nak bagi sedikit peringatan kepada sesiapa sejak 2 menjak ni, korang jangan terkejut, geng. Kemungkinan besar mungkin akan ada lagi kes-kes kehilangan. Dia ibarat macam ni tau. Macam satu season tu. Dia Macam musim. Dia ibarat hutan ni tengah mencari mangsa tau. Sebab saya bermain dengan hutan, geng. Saya bermain dengan hutan setiap hari. Saya merisikokan diri saya dalam hutan. Walaupun hutan ni dah biasa saya masuk semalam, korang tengok. Saya tak pernah cam pun laluan tu. Betul. Tiba-tiba masuk laluan baru. Cakap, sebab tu saya ambil keputusan untuk patah balik. Sebab saya rasa tak sedap. Bila kita ada rasa insting rasa tak sedap tu kan, jangan teruskan. Patah balik. Tak apa. Biarlah orang cakap, alah patah balik apa. Kita rasa insting kita yang tahu. Siapa yang hiking, make sure, ingat geng, apa yang saya kongsikan kepada korang, biarlah korang nak kawan-kawan hiking korang nak kata kau kolot ke apa ke, biar tak apa. Kalau korang ada bawa satu pisau kecil, takik pokok-pokok tu, takik sikit, bagi tanda. Takik lah, setiap 2-3 langkah takik, tak apa, lambat sikit tak apa, geng. Kalau dah minat sangat hiking tu kan, takik pokok ke, kita ceritakan kat orang tak percaya benda tu berlaku, dan benda tu berlaku sekarang. Benda tu realitinya berlaku. Selepas satu lagi. So, kita tak doakan. Tapi dia seolah-olah macam ada satu musim yang mana memanggil. Risau sebenarnya. So, simple. Yang paling mudah adalah apa? Kertas yang ada tulis tapak kaki tu kan. Kertas yang biasa orang hiking gunakan tu. Letak kat pokok-pokok. Letakkan. Ataupun stiker ke, tali ke. Tak kisah, benda yang mudah. Biasanya kertas lah orang letakkan kat bawah tanda. So maksudnya pernah dilalui orang. Jangan ambil mudah kan dalam hutan. Hutan punya permainan jahat, geng. Korang akan nampak benda tu sama je. Di mana situasi sudut mana pun korang berada, korang akan senang di mana satu jalan, di mana satu lorong, di mana satu simpang. Patahkan dahan, buat apa saja tanda, sebab misi SAR akan menggunakan 1001 tanda. Dia akan gunakan walau pokok tu patah sikit pun, dia akan cakap tu tanda. Ingat, bomba dan penyelamat dia akan gunakan apa saja tanda untuk mencari korang. Daripada sekecil-kecil tanda. Termasuklah pokok dipatahkan ke, kesan tapak kaki ke, kesan goresan ke, dia akan gunakan benda tu as a tanda. Jadi ingat benda tu. Bos Wan pun saya tahu, Bos Wan pun ada dapat ilmu juga sedikit daripada Tuan Hutan. Ada. Orang yang hebat dalam hutan ni sebenarnya, ada banyak ilmu hutan. So, kita boleh gunakan ilmu tu untuk beri perkongsian sebenarnya manfaat kepada mungkin para hikers yang mungkin tak ada basic, minat nak masuk pencinta-pencinta alam semula jadi ni, minat nak masuk hutan. So, korang boleh ambil guide yang paling simple lah. So, saya pernah buat SAR dengan Tuan Hutan sekali, Major Fitri, dekat Sedim, mencari Ustaz Hafiz tu dulu. So, masa misi pencarian tu, dapatlah viewers beberapa tips daripada Tuan Hutan direct, daripada dalam live saya. Dia ikut saya sendiri, dia datang kat homestay saya. Dapatlah saya bergerak sekali dengan Major Fitri ataupun Tuan Hutan untuk ada beberapa benda yang diceritakan untuk saya rahsiakan, saya terpaksa rahsiakan lah. Itu saya anggap ilmu tu khas untuk saya. Banyak sebenarnya, tapi saya tak boleh ceritakan kat korang pasal tu amanah. Betul. Termasuklah rahsia-rahsia Gunung Jerai yang saya terima, itu amanah. Saya tak boleh nak cerita yang diceritakan kepada saya tu. Itu amanah. Termasuklah Allahyarham Tok Mat juga ada berkongsi dengan saya juga satu ketika dahulu sebelum dia meninggal. Dan itu saya tak boleh menceritakan kepada korang lah. Sebab itu satu amanah daripada mereka. Dan ingat, masa hiking masuk dalam hutan, jangan terlalu seronok. Kalau masuk berlima, make sure kalau seorang nak patah balik, 4 lagi patah balik. Betul. Baliklah berkumpulan. Jangan berpisah kalau korang pergi by group. Itu adalah tanda-tanda yang tak berapa nak baik. Betul. Kalau pergi sekali, balik mesti mau sekali. Kalau seorang tu tiba-tiba nak balik, ada urusan, lagi 4 tu patah balik lah. Tolonglah geng, tolonglah. Disebabkan dia turun, dia mungkin, korang kena tengok dia nampak laluan tu betul, tapi sebenarnya laluan tu telah dipesongkan. So. Hutan,
dia boleh buat 2 jalan lain tau. Ni kita panggil kalih. Orang Kedah panggil, orang utara panggil kalih. Dia ada kalih depan, kalih belakang. Kau kalih depan kau tengok sama, kalih belakang tengok sama. Itu jam kau jangan pergi, kau stay dulu. Itu nak kena ni geng. Dan selalulah duduk dalam gelap. Berjalan dalam hutan dalam keadaan gelap, dia membantu. Melatih mata kau orang untuk melihat. Bila kau duduk dalam gelap, kau akan nampak cahaya. Cari sungai ataupun apa saja sungai yang ada pada waktu malam, lumut-lumut dekat atas batu tu ada cahaya. Follow kat situ. Itu ada tips lah yang saya boleh bagi. Tip-tip yang saya boleh kongsikan untuk para hiker ataupun yang suka camping, wild camping. Apa pun kita buat kena ada ilmu kan. Saya tak kata saya ada ilmu banyak, tapi saya cuba share apa yang saya tahu untuk penonton-penonton saya supaya semua ada manfaat. Okay? Dan kalau sama ada korang nak apply benda tu, gunakan. Tak nak apply pun tak ada masalah benda tu. Alright. Dekat sini pun banyak simpang. Saya banyak sesat kat dalam ni kan. Saya tahu jalan tempat ni disebabkan saya sesat. Kalau saya tak sesat, saya tak jumpa tempat ni. Baik, saya tamatkan Bual Bicara malam ini untuk episod ke-17. Selamat Hari Raya Aidil-Adha buat semua penonton-penonton Pot Ruang Gelap. Saya Boswan. Dan saya Iwan. Ini dia Pot Ruang Gelap.